Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi subuh ni kita bertemu sekali lagi di dalam majlis kuliah kita, bacaan kitab Sairus Salikin, yang mana kita dah sampai pada muka surat yang ke-9, iaitu dan kata Ata, majlis ilmu, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Situ kan Haji Amin? 9 kan? Tanda saya sini muka surat 9, betul tak? Baik, dan kata Ata tu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Dan kata Ata, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Artinya, perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu, perhimpunan itu iaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang yang bermain-main. Makna sekali kita duduk dalam majlis ilmu, dia akan mengkifaratkan ataupun menghapuskan sebanyak 70 majlis yang kita duduk daripada, iaitu majlis yang ada di dalamnya lara, majlis lahu, bermain-main. Maknanya nak menunjukkan kelebihan majlis ilmu. Dan kata Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qa'imil layli wa sa'imin nahari ahwanu min alimin basirin bihalalillahi wa haramih. Artinya, mati 1000 orang yang abid. Abid ni orang yang dia tak faqih, tetapi dia ni rajin buat ibadat. Mati 1000 orang yang abid, yang mendirikan ibadat semalam-malaman dan puasa sehari-harian. Mati orang demikian itu terlebih mudah daripada mati seorang yang alim, yang mengetahui ia akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala dan yang diharamkannya. Maknanya, mati 1000 orang abid ni tak apa lagi, tak ada masalah. Tapi mati seorang alim yang tahu berkenaan hukum hakam, halal dan haram, itu lebih parah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis,
innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Allah tak tarik ilmu ni dengan dia tarik sekaligus, tiba-tiba hilang gitu je daripada hati-hati manusia. Tak. Maknanya Allah bukan dia nak tarik ilmu macam orang alim pada hari ni dia ada ilmu, esok pagi bangun tak ada. Bukan macam tu Allah nak tarik ilmu. Walakin yaqbidul ilma, tetapi Allah tahan ilmu tu, tarik ilmu tu, tak bagi ilmu tu, biqabdil ulama, dengan matinya orang alim, orang yang tahu hukum hakam halal haram. Allah matikan orang-orang seperti ini. Hatta ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sehinggalah manusia menjadikan orang-orang yang jahil itu sebagai pemimpin, ketua agama diorang. Fasu'ilu, kemudian mereka yang dilantik menjadi pemimpin ketua agama ni ditanya, sedangkan mereka tu adalah orang jahil, ditanya, fa'aftau, kemudian mereka memberi fatwa, fadalu, kemudian mereka ni sesat, beri fatwa dah lah sesat, fa'adalu, bahkan dia menyesatkan orang lain. Dia sesat bahkan menyesatkan orang lain. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia nak tarik ilmu, tahan ilmu daripada hati-hati manusia ni, dia matikan ulama ya. Makna dengan hilangnya ulama, tak ada dah orang nak menceritakan tentang halal haram, tak ada orang nak mengetahui selok belok ilmu-ilmu fiqh ni. Manusia pun lantik orang yang tak cerdik. Orang yang tak cerdik ni pun dia memfatwakan dengan fatwa yang bukan-bukan, menyebabkan orang lain sesat dan dia pun sesat. Sebab tu mati seorang ulama ni ditangisi sepatutnya. Baru ni kita kehilangan iaitu Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, seorang alim faqih, banyak mengarang kitab, memberikan sumbangan khidmat kepada umat Islam, dan ramai lagi tokoh-tokoh ulama kita yang telah pergi. Jadi kita nak lihat keruntuhan sebuah bangsa itu, kita lihat matinya orang cerdik pandai. Yang timbul sekarang bukan ulama, ular dalam semak. Dia nak patuk je. Jadi tuan-tuan, ni pentingnya kita mengaji ilmu. Kita dapat ilmu sedikit dan kita beramal, itu lebih baik daripada kita ada segedung ilmu tetapi tak diamalkan. Pada pagi ni kita nak belajar benda-benda macam ni lah, nak supaya rasa ada raghbah terhadap ilmu ni, rasa nak tuntut ilmu, nak pergi dengar kuliah, supaya kita ni dapat beramal dalam kehidupan kita. Baik, dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talibul ilmi afdalu min salatin nafilati. Artinya bermula menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Tuan-tuan, kita berjaga malam, tak solat sunat tahajud, tetapi kita pergi menuntut ilmu, tuntut ilmu berkenaan dengan halal haram, berkenaan dengan yang boleh meningkatkan keimanan kita, itu lebih afdal daripada solat sunat. Solat sunat tanpa ilmu tak guna juga. Kenapa? Bila dia solat sunat, habis selesai solat sunat, dia bergaul dengan orang tapi mulutnya tak jaga, matanya tak jaga, suka menyakiti hati orang. Dia tak tahu pun, dia tak ada ilmu berkenaan dengan, rupanya menyakiti orang Islam ni rupanya berdosa besar. Menyakiti orang Islam ni pun adalah satu dosa. Dia tak tahu. Dia tahu kira nak ibadat, solat je, kerja bangun malam, dia nak pahala. Padahal benda-benda yang seperti itu, menyakiti orang lain tu juga adalah besar. Maknanya dia tak tahu nak dahulukan yang mana. Baik, Syahdan
Ketahui olehmu bahawa segala orang yang menuntut ilmu kerana Allah, kerana akhirat itu, bahawasanya segala ayat Quran dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perkataan ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu hanya sungguhnya murad, yang dikehendaki. Murad ni maksudnya yang dikehendaki dengan ayat itu, iaitu ilmu yang memberi manfaat pada agamanya dan memberi manfaat di dalam akhirat. Maknanya yang Nabi sebut berkenaan menuntut ilmu ni, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi berjalan di satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan dia dengan sebab dia pergi tuntut ilmu itu jalan untuk ke syurga. Man kharaja min baitihim yatlubul ilma, siapa yang keluar daripada rumah dia pergi menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sedangkan dia berada pada waktu itu di dalam fi sabilillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah, walladzina amanu walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu itu diberikan beberapa pangkat. Maknanya di dalam Al-Quran menyebutkan tentang orang yang mempunyai ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah ni adalah orang yang alim. Maka ilmu-ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, sahabat-sahabat Nabi, semua itu menceritakan ilmu yang mana? Ilmu yang memberi manfaat di akhirat kita. Ilmu yang memberi manfaat pada agama kita, yang boleh meningkatkan keimanan kita. Baik, ilmu kalau kita mengaji sains dapat menyebabkan kita mengenal Tuhan. Ilmu sains itu bermanfaat. Ilmu agama, kita mengaji hadis, kita mengaji Al-Quran, menyebabkan kita ni bertambah dekat dengan Allah. Hati kita makin subur, jiwa kita makin lapang, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ilmu bermanfaat. Tapi mengaji Al-Quran, mengaji hadis, tapi makin lama makin menghina orang, memandang rendah pada orang, maka ilmu itu tak jadi manfaat pada dia, jadi mudarat pada dia. Sebab tu Al-Quran pun kita berdoa sentiasa kepada Allah supaya dia ni menjadi hujah buat kita. Hujah buat kita. Allahumma ja'alil Qur'ana Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tu hujah bagi kita. Apa? Dia hujah, dia jadi pembela. Wala hujjatan alaina, bukan jadi hujah ke atas kita. Maksud lana dengan alaina berbeza. Makna ya Allah jadikan Al-Quran ni pembela, bukan jadi yang menentang. Di akhirat nanti Al-Quran tu bisa jadi hujah. Mana hujah pada kita macam mana? Dia bantu, ya Allah hidup dia atas dunia ni dulu baca Quran, ya Allah hidup dia atas dunia dulu dia banyak bantu orang dan sebagainya. Tapi kalau jadi hujah alaina, maknanya hujah ke atas kita, mana dia menentang, ya Allah dulu dia hidup atas dunia dia baca Quran, tetapi dia tak amalkan Quran. Ya Allah hidup di atas dunia dia tak baca aku, dia letak je aku. Pelbagai lagi, itu jadi orang panggil jadi mudarat pula. Jadi kalau mengaji sains boleh dekatkan diri kepada Allah, mengaji matematik, fizik boleh dekatkan kepada Allah, silakan. Itu ilmu bermanfaat. Tapi mengaji sains koi jauh lagi, koi jadi etis. Faham koi? Semakin jadi tak kenal Tuhan, semakin jauh pada Tuhan, semakin sangsi kepada Allah dan Rasul, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Baik. Kata pengarang lagi, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Mana ilmu yang bermanfaat ini adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Maknanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Abbad. Bermula yang memberi manfaat itu, ni seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad
dahulu itu, iaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin dan ilmu yang tersebut di dalam Arba'in al-Usul, ni yang panggil al-Arba'in fi Usuluddin, karangan Imam Al-Ghazali. Baik, al-Arba'in fi Usuluddin ni, kitab ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia karang satu kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni susunan dia sama macam kitab Imam Al-Ghazali Al-Arba'in fi Usuluddin ni. Daripada segi olahan dia lebih kurang sama dengan kitab Arba'in fi Usuluddin ni. Daripada segi perbicaraan dia, cuma Penawar Bagi Hati itu dia diringkaskan. Baik, dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah dan ilmu yang tersebut dalam Mukhtasar Ihya yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini. Ni kita mengaji kitab ni, kitab yang memberi manfaat pada agama kita dan juga akhirat kita. Dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Hidayatus Salikin, karangan Hidayatus Salikin ni diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbang. Hidayatus Salikin ni kitab Imam Ghazali juga, dia asal bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dia. Baik, yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Bidayatul Hidayah tu kitab Imam Ghazali, dia terjemahkan. Dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf, semuanya itu semuanya iaitu ilmu yang memberi manfaat, kerana kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh yang fardu ain, yang dapat tiada daripada mengetahui akan dia oleh segala orang yang suluk, yakni orang yang menjalani jalan akhirat, yang menyampaikan ke dalam syurga dan menyampaikan kepada makrifah akan Allah, makrifah mengenal akan Allah, dengan mengetahui sebenar-benarnya yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Maknanya dalam kitab-kitab tasawuf ni, kata pengarang, semuanya dah terkandung ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, insya-Allah lepas dia cerita pasal ni, dia dah cerita tentang ilmu bermanfaat, pengarang akan bawa tentang ilmu usuluddin pula. Selesai ilmu usuluddin berkenaan dengan nak mengenal Tuhan, dia bawa pula datang iaitu berkenaan dengan fiqh, tentang taharahnya, solatnya. Ni dalam kitab ni. InsyaAllah pada akhir-akhir nanti baru dia cerita berkenaan dengan tasawuf. Tapi kalau kita tak mengaji fiqh dahulu, tak ambil ilmu syariat ni, cara nak solat macam mana, cara nak berbuat ibadat macam mana, nak bayar zakat dan sebagainya, kita tak tahu, kita bertasawuf tak guna. Hati baik, tak mengata orang, makrifah kepada Allah, kenal, boleh sebut sifat 20, tahu Allah tak sama macam kita, Allah bagi rezeki, Allah bagi hidup, Allah bagi lihat, segala-galanya Allah. Tapi solat tidak. Macam mana ni? Tak boleh. Wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa yang bertasawuf tapi tidak mengamalkan ilmu fiqh, maka terkeluar pada agama. Maknanya dia ni bukan agama Islam lah. Rukun Islam ada berapa? Ayat-ayat 5. Syahadah an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah. Wa tuqimus salah, mendirikan salah. Wa tu'tiz zakah, dan memberikan wa iqamati wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Lagi? Wa shaumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila, dan pergi buat haji jikalau mampu untuk melakukan haji dan cukup syarat dia. Baik, pertama sekali solat 5 waktu. Tasawuf baik, tok wali tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Semayang tidak apa ni?
Tak boleh. Dan cara kita nak semayang tu kena betul dengan cara yang Nabi ajarkan. Baru betul tasawuf. Tasawuf ni bukan pakai pakaian yang buruk-buruk, lemah-lemah. Tak, bukan itu tasawuf. Tasawuf ni kerja hati. Pakailah baju mahal tara mana pun. Pakailah kereta besar mana pun, canggih mana pun, naik helikopter ke, datang Masjid As-Sabirin, naik helikopter bom turun daripada udara. Hati jaga, itulah nama dia tasawuf. Tapi kalau pakai baju lusuh, pakai serban, pakai pegang tasbih, hati penuh dengan riak, itu bukan tasawuf. Itu tasawuf nama dia. Okey. Maknanya kita dalam kitab tasawuf ni ada ilmu usuluddin, ilmu fiqh. Yang tak dapat, tidak mesti orang yang nak pergi berjalan kepada Allah, nak mengenal Tuhan ni, nak cara nak beribadat kepada Allah, kena belajar ilmu fiqh. Tak dapat tidak. Dia bukan kira sedap jalan terus. Faham ke? Tak faham sudah. Tak faham tak apa. Ada orang memang dia bicara bab usuluddin, dia bicara bab tasawuf, mengenal Allah, tapi semayang tidak. Tak tahulah siapa tu kan, siapa yang tak semayang tu kena pada dia lah. Baik. Dan dari kerana inilah kata Imam Malik radhiyallahu anhu, ada, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Masya-Allah. Dengar baik-baik. Imam Malik kata apa? Artinya, barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan tiada ia mengetahui ilmu fiqh yang fardu ain. Dia tak mengetahui ilmu fiqh yang fardu ain itu, maka sebenarnya jadi zindik. Zindik ni orang tak ada agama, ateis. Dan barang siapa menuntut ilmu fiqh dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka sebenarnya jadi fasik. Fasik ni orang buat dosa. Tuan-tuan, kita nak lari pada zakat boleh. Bulan Ramadan tak nak kena kifarat jima' boleh. Tuan-tuan, siang hari bulan Ramadan boleh berjima'. Nak lari pada kafarah boleh. Haji nak tahu tak cara dia? Nak tahu tak cara dia? Janganlah, belum tasawuf lagi ni. Sekarang terciduk orang panggil. Haji tak nak bayar zakat, duit ada 1 juta, haji ada 1 juta, 200,000, 300,000, nak lari pada zakat boleh. Tiap-tiap tahun tak kena zakat, tapi duit ada 200,000, nisab cukup. Tapi berapa? Fasik. Memang boleh hilah, tapi dia akan cari jalan untuk menidakkan, untuk lari daripada kewajipan. Antaranya contoh zakat. Dia mengaji ilmu fiqh, tapi hati dia tak ada kejernihan, kemurnian. Dia ada duit 200,000, nisab lah, cukup nisab dah. Sekarang ni nisab berapa belas ribu? 14,000. Baik, dah nak dekat haul, asalan 2 hari nak cukup setahun. Dia simpan, dia pegang duit tu, lagi 2 hari nak cukup setahun. Kemudian dia kata kepada isteri dia, yang disebabkan sayang ni dah lama hidup dengan abang berbakti penuh, setiap kali abang balik masak suruh tak pernah ingkar, tak apalah, 200,000 ni abang bagi kepada sayang 2 hari sebelum cukup haul, cukup 1 tahun, bagi kepada isteri dia. Kemudian setelah 2-3 hari, lepas 4 hari lah senang cerita, isteri dia kata, abang ni terlampau baik buat saya, sanggup berikan 200,000 abang pada saya, sebagai balasan saya bagi abang balik 200,000, nak ambil. Tiap-tiap tahun itulah kerjanya. Dah nak dekat sampai haul, bagi isteri dia, kemudian isteri dia pulangkan balik. Tiap-tiap tahun tak bayar zakat. Apabila pindah je milik, maka haul dikira ketika mana
setelah pemindahan milik duit tu. Ada tiap-tiap tahun buat macam tu, bila nak bayar zakat? Sebab lelaki dia ni tok fakir, mengaji fiqh. Tasawuf tidak. Dah Allah tahu tak kerja macam tu? Buat pakat macam tu Allah tahu tak? Buat pakat-pakat macam tu Allah tahu. Boleh buat macam tu, tapi tak baiklah. Dan banyak lagi helah-helah dalam fiqh. Bukanlah tak boleh, tapi dia akan menyebabkan kita ni tak ada rasa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi. Baik, dia kata apa? Belajar ilmu tasawuf tiada mengetahui ilmu fiqh yang fardu ain, maka sebenarnya jadi bukan. Barang siapa menuntut ilmu fiqh dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka sebenarnya jadi fasik. Dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, ilmu fiqh pun dia belajar, ilmu tasawuf pun dia belajar, maka sebenarnya jadilah ia ulama yang hakik, yang arif billah, iaitu yang arif dengan Allah. Itulah yang bernama ulama ahli sufi. Ulama ahli sufi yang menghimpunkan mereka itu antara syariat dan tariqat dan hakikat. Lah ni ada orang dakwa dia mengaji ilmu tasawuf, mengaji sifat 20, tapi berkenaan dengan syariat dia tak amalkan, dia tak laksanakan. Orang panggil sembahyang Jumaat, dia melepak kedai kopi. Oh, bicara tasawuf jangan. Angin berbicara, batu juga bertasbih, lautan yang dalam. Oh, dia cerita ilmu tasawuf macam tu kan. Kedai kopi, mari azan Jumaat, duduk buat nohin je. Tambahlah ni zaman Covid, cukup penuh ruangan utama solat saja, masjid kan, ruangan utama solat masjid. Dia tahu dah, dia kata buat apa pergi masjid, dah penuh dah. Belum apa-apa lagi dah penuh, pergi dulu. Nah, orang yang nakkan sembahyang Jumaat ni, dia pergi dah sampai-sampai pintu gate tutup, nak buat macam mana? Ini lain pula orang yang dah daripada awal lagi tak mencari, putus asa. Tak boleh macam tu. Mana kalau kita ni belajar, biar himpunkan antara ilmu tasawuf, fiqh, dan belajar ilmu usuluddin. Tiga ilmu ni kita kena belajar serentak supaya kita ni jadi sebagai ulama, orang yang tahu. Baik, tasawuf ni dia nak sucikan hati kita, nak bersihkan hati kita. Usuluddin ni kita nak mengenal Tuhan kita. Kita nak meyakinkan hati kita tentang adanya hari akhirat, adanya seksa kubur. Tuan-tuan, baru lagi dia mengajar di Masjid Batu Gajah. Ada seorang pakcik tu datang kepada saya lepas saya habis selesai semua. Saya keluar lewat daripada masjid, pakcik tu tanya, minta maaf ustaz, nak tanya, sebenarnya seksa kubur tak ada kan? Dia kata seksa kubur tak ada kan? Dia kata pasal apa tak ada? Ada. Saya bagilah hadis berkenaan dengan Rasulullah lalu di antara dua kubur. Tuan kubur dua itu sedang diazab. Rasulullah kata, wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah mereka itu diazab, menurut kamu itu adalah dosa yang besar yang dia lakukan. Seorang ni dia waktu dia kencing, dia tak istibrak, tak kencing bagi lawas betul-betul. Dia tak kencing betul-betul, tak buang sisa-sisa tu. Yang satu lagi ni kerja dia nak mengadu domba, namimah, mempelagakan orang. Dua-dua ni kena azab. Kemudian Rasulullah ambil jaridah, pelepah kurma yang masih hijau tetapi dibuang, dia punya daun-daun tu namanya jaridah. Ada pun pelepah kurma yang ada daun-daun, itu namanya sa'fun. Jaridah, pelepah kurma yang tak ada daun. Rasulullah belah, pocok di atas satu kubur, kawan ni pocok lagi sebelah. Maka Rasulullah kata, moga-moga dikurangkan azab kubur bagi bagi ahli kubur ni selagi mana pohon ni masih
menghijau. Jadi itu adalah antara dalil bahawasanya adanya seksa kubur. Dan hadis, apabila kita himpun-himpunkan dan kata-kata sahabat, maka ijma' ulama' mengatakan bahawasanya adanya seksa kubur. Datang seorang hamba Allah ni, pakcik ni kata tak ada azab kubur. Saya tanya, mana pakcik dengar? Pakcik dengar dalam YouTube. Jadi pakcik yakin ke tak ada seksa kubur? Ya, saya yakin tak ada seksa kubur. Cerita panjang pada waktu tu. Saya kata, pakcik, tak apalah, saya dah penat nak bercakap dengan dia sebab dia suka bantah cakap saya. Tak apalah pakcik, saya kata saya bagi buah last sekali lah, sebab saya nak balik dah. Letih juga nunggu pakcik ni kan, sebab kita bagi penerangan, dia tak nak terima. Last sekali saya kata, apa pakcik, tak apalah pakcik, pakcik nak tahu tak sebenarnya seksa kubur ni ada ke tak ada? Tunggu dulu pakcik, tunggu pakcik mati, nanti baru tahu. Kalau ada seksa kubur, balik cerita kat saya. Buah lah saya bagi. Buah lah kata, tunggu pakcik. Nak tahu ada ke tak ada, tunggu mati dulu. Sekarang pakcik engkau, pakcik tak percaya, tak apa, saya tak marah. Itu bukan saya punya tanggungjawab nak meyakinkan pakcik ni yakin betul. Saya hanya cerita saja. Tapi kalau pakcik tak percaya juga dengan hadis yang diberikan, kes kalam-kalam ulama, pakcik tak percaya, tak apa, atas dunia tak apa. Nak tahu hakikat dia, tunggu pakcik mati dulu. Time tu barulah rasa. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut Fir'aun tu yu'radu alaihi, dipamerkan ke atas Fir'aun tu setiap pagi dan petang tempat dia di neraka. Ni azab dapat. Baik, nak tanya, ada tak azab kubur? Baik, azab ni macam mana? Bukan kena palu saja, kena penukul, kena hentuk, bukan tu saja. Apa nama azab ni adalah apa sahaja kesakitan. Rasulullah kata apa? As-safaru qita'atun minal azab. Permusafiran tu sebahagian daripada azab. Permusafiran sebahagian daripada azab. Yalah. Azab, permusafiran pun azab. Kenapa azab? Tuan-tuan, pergi Mekah, musafir pergi Mekah, ibadat tak? Ibadat, pergi buat haji umrah. Tapi di dalam kita pergi ke Mekah tu, rasa azab ke tak? Mana ada azab ustaz naik kapal terbang? Oh, pernah pergi? Tak pernah. Try dulu. Duduk 8 jam congok dalam kapal terbang. 8 jam. Azab sungguh. Letih, tak ada kerehatan. Azab tak? Azab. Bukan kena tunggu palu, bukan kena tunggu ketuk di malaikat. Dia pamer cukup dah. Ni tempat kamu di neraka, waliyadzubillah. Tengok, azab dah tu. Itu pun azab. Rasa takut tu pun azab. Bukan kata macam tu lah, macam tu benda-benda yang kita mengerikan. Ayah-ayah dulu pernah bercinta tak? Pernah bercinta ke tak? Pernah tak? Dulu waktu muda-muda pernah suka dekat seorang wanita tak? Pernah, sebab nak kahwin. Tiba-tiba putus cinta ataupun tak dapat nak memiliki wanita tu. Bapak dia tak setuju, patah hati. Patah hati tu rasa apa? Azab ke tak? Oh, azab. Oh, makan tak kenyang, tidur tak lena. Lah ni lena semua dah lah. Dulu tak lena, lah ni semua lena dah. Nah. Tu pakcik tu tak percaya azab kubur. Macam mana? Baik, habis. Bermula segala kitab bermula segala kutub Imam Al-Ghazali yang tersebut itu, iaitu telah terhimpun di dalamnya itu usuluddin, iaitu ilmu i'tiqad.
dan ilmu fiqh, iaitu ilmu ibadat dan adat, dan lagi di dalamnya itu ilmu tasawuf, iaitu dinamakan ilmu batin, dan sekalian itu dinamakan ilmu suluk. Kita kalau nak suluk ni, ada istilah lain. Suluk ni dia duduk berzikir dalam kelambu, duduk dekat gunung jerai, hutan mana dia bersuluk, la ilaha illallah, meratib. Itu suluk lain. Yang suluk yang kita kata di sini, kita nak berjalan kepada Allah, kena belajar ilmu fiqh, kena belajar ilmu usuluddin, kena belajar ilmu tasawuf seiring. Ilmu fiqh belajar yang fardu ain, kita cara nak beribadat macam mana, sah batal. Ni nak puasa ni, apa yang mengurangkan pahala puasa, apa yang Nabi perintahkan ketika berpuasa, kena bangun sahur, atasaharu fa inna fis sahur barakah, bersahurlah kamu, sungguhnya pada sahur itu ada barakah. Tu ilmu-ilmu seperti itu yang kita nak belajar. Nabi kata berpuasa ni adalah puasa ni adalah benteng, benteng daripada perkara-perkara yang buruk. Kemudian puasa ni pula adalah balasan yang Allah sediakan dia tidak terhingga banyaknya. Amalan yang lain yang kita buat selain daripada puasa diberikan 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda. Tapi puasa ni adalah milik Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Baik, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan puasa, apa yang haram di dalam bulan puasa, ketika mana kita berpuasa, jangan maki hamun, jangan berbantah, berbalah. Fa in sabahu ahadun, apabila seorang tu dia dimaki, orang lain maki kita, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dia berkata aku berpuasa. Mana fiqh seperti itu kita kena tahu. Bukan tahu puasa je, tapi mulut lancang, menipu orang nombor 1. Itu kan. Dan ilmu tariqat seperti yang lagi akan datang, insya-Allah taala bicara sekaliannya itu di dalam kitab ini. Dan itulah dinamakan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula ilmu taqwa. Dan dinamakan pula ilmu taqwa pula. Iaitulah yang disuruh Allah Ta'ala mengambil akan dia supaya jadi bekal dalam akhirat dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambil olehmu akan bekal, ambil olehmu akan bekal kamu di dalam akhirat. Maka sebaik-baik bekal kamu di dalam akhirat itu takut akan Allah Ta'ala. Dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, hanya sungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu daripada hambanya yang ulama. Dan murad dengan ulama pada ayat itu, apa yang dikehendaki dengan ulama pada ayat itu, dan lainnya, lain daripada ayat itu, daripada beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW itu, iaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi. Ulama ni ada ulama su, ulama yang buruk. Ada ulama sufi, ulama yang takwa kepada Allah. Ni ulama yang menjalani jalan akhirat inilah, jalan ahli sufi inilah yang dinamakan sebagai ulama. Yang jahat-jahat tu, yang kerja dia nak menyeleweng saja, dia alim ulama. Contoh orientalis barat, Al-Quran dia hafal, hadis dia hafal. Ulama tak? Ulama tak? Ulama dia tahu hukum hakam, hadis dia hafal. Tapi menyesatkan orang, itu namanya apa? Bukan ulama, itu apa? Ular dalam semak. Ular dalam semak. Dia ada tunggu point, dia nak merosakkan orang. Ini di barat tu dia kaji Al-Quran, dia kaji hadis, hafal, pensyarah-pensyarah tu semua hafal hadis, dan mengajar berkenaan dengan ilmu Islam. Tapi dianya dak Islam, dianya kafir, dia ajar Islam. Dan ramai orang Islam pergi menuntut dengan orang-orang seperti ni. Tu balik jadi pemikirannya liberal, pemikirannya plural. Ni bahaya benda-benda ni. Tak?
seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abbad dahulu itu. Dan kerana inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Al-Rabbani Hasan bin Abdullah Abdullah Fadl Bilhaj rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bernama Al-Fusulul Miftahiyah wan Nafatat Ar-Ruhiyah, dengan katanya qad taqarrara madhhabus sufiyyatil yawma كتقرر سائر المذاهب وصار مذهبا مستقلا بأصوله وفروعه وأحكامه وسائر ما يتعلق به، فمن أراد تحقيقه والتفقه فيه قدر عليه بالقراءة على مشايخه ومطالعة الكتب المصنفة فيه على أتم ما يكون. Artinya, sungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi pada hari ini, yakni pada masa sekarang ini, seperti tetap segala mazhab yang empat itu, dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil dengan usulnya, yakni ilmu usuluddin, dan furu'nya, yakni ilmu fiqh, dan segala hukumnya, yakni segala hukum haram dan halal, dan hukum batal dan sah, dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memahami akan barang yang di dalamnya itu, nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi kepada ulama ahli sufi, dan kuasa mutala' atau mutala'ah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam tasawuf itu atas sempurna pengetahuannya. Kerana di dalam segala kitab, apa tu Haji? Dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah kitab, dan di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Baik, bermula ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu, iaitu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Maknanya segala kitab, segala ilmu yang menghimpunkan di dalamnya ilmu yang tersebut tadi, usuluddin, fiqh dan tasawuf itu, itulah dinamakan ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Maka kalau seorang tu nak bertasawuf, tak dapat tidak dia kena belajar ilmu fiqh, ilmu usuluddin. Tak dapat tidak, wajib belajar. Jangan kita tak belajar ilmu usuluddin. Belajar fiqh, usuluddin tak belajar. Belajar usuluddin, tasawuf tak belajar. Fiqh tak belajar. Habis jadi cacah merbah belaka. Dan barang siapa tiada masyghul di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, siapa yang tiada masyghul, maksudnya tak sibuk di dalam menuntuti ilmu tasawuf itu, maka ada mereka itu alamat orang yang kurang imannya, lagi kurang akalnya, dan kurang agamanya. Mana kalau kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, tak belajar ilmu tasawuf, kita ni tak sibuk dalam belajar ilmu tasawuf, maka itu adalah tanda orang yang kurang iman dia, kurang akalnya, dan kurang agamanya. Dan disebutkan, demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Husain bin Abdullah di dalam kitabnya yang tersebut itu. Maka sayubianya orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat, menuntut ilmu tasawuf. Kalau nak berjaya di akhirat, kena belajar ilmu tasawuf dan mengajarkan akan dia seperti orang yang menuntut, yang mengajarkan ilmu yang lainnya itu. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu, nescaya terkaya ia daripada ilmu yang lainnya. Mana kalau belajar, ajar pula kepada orang lain. Dah belajar, ajar. Hari ni dengar apa berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu? Balik rumah cerita dekat isteri, kita kena menuntut ilmu. Isteri tak datang. Isteri tak datang nak menuntut ilmu. Jadi balik rumah, tadi abang dengar dekat pengajian masjid supaya kita menuntut ilmu tasawuf, ilmu fiqh.
Mohlah lepas ni kita setiap kali waktu maghrib, setiap kali subuh, mohlah kita sama-sama duduk di dalam pengajian. Kita belajar, cari ustaz-ustaz yang boleh ajar ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu usuluddin. Nah, bagus tu. Mana isteri kita duduk rumah, kerja dia masak, ilmu usuluddin pun tak tahu, dia pun nak juga berkenaan dengan mengenal Tuhan ni. Tu asyik lawan suami je. Pasal tak tahu, tak ada rasa takut pada Allah. Suami balik jerkah lalu, "Woi!" Bukan kata abang dah. "Woi!" Panggil "woi" ya. Nah. Tak ada hormat kepada suami. Itu sebab apa? Sebab kurang ilmu. Nah, isteri tak dengar cakap suami. Sebab apa? Sebab kurang ilmu. Adapun ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf itu. Makna ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf, di dalamnya mana ada ilmu tasawuf? Mengaji matematik ada tasawuf? Mengaji fizik ada tasawuf? Tak ada. Tapi boleh tak belajar? Bagus, belajar. Itu untuk keduniaan kena belajarlah, seperti mana kita belajar nak menanam padi, bagaimana kita belajar macam mana nak membaiki mesin. Maka itu semua adalah perkara yang tak dapat tidak untuk kita lakukan untuk menghasilkan keperluan kita hidup atas dunia. Tapi ini satu syait, ini satu keadaan, belajar ilmu tasawuf ni untuk kebahagiaan di akhirat. Kalau boleh repair mesin, buat bangunan untuk kebahagiaan di akhirat, silakan, tanpa belajar ilmu tasawuf. Dan jika ia ulama-ulama yang sebesar-besar sekalipun, kena belajar juga. Dan dari kerana inilah kata waliullah yang amat besar Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi dengan katanya, talabus syekhi fi tariqin wajibun ala muridin walau kana min akabiril ulama. Masya-Allah. Artinya bermula menuntut ilmu tariqat, yakni ilmu tasawuf itu wajib. Menuntut ilmu tariqat ni wajib atas tiap-tiap murid. Murid ni Melayu pun panggil murid juga kan. Murid-murid. Cuma murid ni adalah terguna pada sekolah rendah. Jadi sekolah menengah orang panggil apa? Pelajar. Dia lagu tu pula. Walhal murid-murid ni bahasa Arab. Murid ni bahasa Arab. Maksud dia adalah ni isim fa'il. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Murid, orang yang berkehendak. Tak kira lah dia tua besar, kalau dia berkehendak namanya murid. Wajib atas tiap-tiap murid nak menuntut ilmu tariqat ni, wajib di atas murid tu, atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat, dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama, pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini sekalipun. Maknanya kalau dia nak belajar, kena cari guru. Nah, bermula menuntut ilmu tariqat itu, yakni tasawuf itu wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat. Makna talabus syekh ini menuntut guru, menuntut ilmu tariqat, yakni tasawuf itu wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat. Bukan talabus syekh ni menuntut guru. Dia terjemah sini menuntut ilmu tariqat. Mana menuntut guru dalam ilmu tariqat ni wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani jalan akhirat, yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini sekalipun. Kalau nak belajar matematik pun kena ada guru, nak belajar sains pun kena ada guru, nak belajar ilmu menjahit pun kena ada guru, nak menjalani jalan akhirat pun kena ada guru. Maknanya orang yang menunjuk lah, yang ni betul, yang ni tak betul. Kalau guru tu sesat, dia pun sesat. Tu yang orang menafikan, pakcik yang menafikan seksa kubur tu, dia ikut guru yang sesat ni tu. Yang guru yang tak betul. Dia kata apa? Guru tu kata apa lagi? Dajjal tak ada, Nabi Isa dah mati. Pakcik tu kata depan saya sendiri,
Sebab tu saya last kali kata apa, pak cik kalau nak tahu siksa kubur tunggu mati dulu. Last kali saya minta maaf lah pak cik, saya bukan nak mengingatkan pak cik je. Tapi kalau berterusan dalam keadaan macam ni, berpegangan dengan pegangan macam ni, saya risau. Pak cik pergilah tanya mufti, pak cik pergilah cari orang yang mahir dalam bidang agama ni, tanya dia, ada tak seksa kubur? Dajjal tu ada ke tak ada? Nabi Isa tu dah mati ke belum? Pakcik pergi tanya. Jangan tanya saya ni ustaz kampung je, mengajar masjid-masjid tak apalah. Pergi tanya orang yang besar-besar tu, orang yang ada jawatan, yang ulama besar-besar lagi, ada tak seksa kubur? Kalaulah mereka kata tak ada seksa kubur, nah, tangan saya kerat. Dajjal tak ada, nak ambil kerat. Kalau tak ada, Nabi Isa dah mati, ambil kerat. Sedangkan dalil-dalil ada yang jelas menyatakan bahawasanya Nabi Isa masih hidup, diangkatkan ke langit, kemudian dia akan diturunkan di akhir zaman. Dia kata Imam Mahdi tak ada. Ni ikut siapa pun pening kepala saya ni. Buat apa nak heran? Ibu Yati itu pun sesat. Ibu Yati bawa agama Melayu. Agama Melayu kan. Mana dia boleh fikir sampai tara tu? Kita pun pening. Dia kata Islam yang ada sekarang ni adalah versi Arab. Yang sebenar-benarnya adalah Islam ni, Islam yang ada di tanah Melayu ni dulu. Agama Melayu. Agama menyembah Tuhan yang satu. Agama yang Islam ada sekarang ni telah diolah oleh orang Arab. Ini semua kesesatan yang berlaku tanpa mendalami ilmu dengan ahli dia. Ayah Pin diceritakan dulu, dia mengaji juga, mengaji tarikat, mengaji zikir, lah ni nampak cahaya. Ada dua cahaya. Cahaya apa tu? Tanya pada Tok Guru. Itulah aku, dan satu lagi tu Allah. Dah pening. Ni Ustaz Muhaizat cerita, kenal Ustaz Muhaizat? Yang Kelantan tu lah. Allahu Akbar, banyaknya kita ni salah ni. Baik. Dan kerana inilah kata ulama, kullu sufiyin faqihun wa laysa kullu faqihin sufiyan. Artinya tiap-tiap sufi itu patut dinamakan faqih. Mana orang sufi itu orang panggil patut dinamakan sebagai seorang yang faqih, dan tiada patut tiap-tiap faqih dinamakan sufi. Mana tak patut kita kata orang yang alim tu dinamakan sebagai sufi. Yang ni tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada kepadanya mengetahui ilmu faqih, dan tiada lazim ulama ahli faqih itu mengetahui akan ilmu tasawuf. Mana ahli sufi, ulama ahli sufi, dia lazim mengetahui ilmu fiqh, hukum hakam. Tapi tak semestinya orang ulama fiqh dia mengetahui tentang kesufian. Kerana ilmu fiqh itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyo. Ilmu fiqh tu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyo yang di luar. Ilmu kulit lah, tu anak. Ilmu fiqh ni ilmu kulit. Dan ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah, itu seperti kulit yang di dalam. Kulit yang di dalam, kulit nyo tu. Dan ilmu hakikat ialah isinya yang di dalam. Dan lagi patut dikatakan ilmu fiqh itu seperti kulit nyo, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tariqah itu seperti isinya, dan ilmu hakikat itu seperti minyaknya. Apa hal nyo ni pula? Baik, adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Baik, kita berhenti di sini. Adapun kelebihan orang yang mengajar. Jadi insya-Allah kita dah dengar perbahasan berkenaan dengan ilmu tasawuf ni, ilmu usuluddin dan juga fiqh ni,
wajib kita tuntut. Jadi belajarlah, berusahalah cari masa dan ruang untuk belajar ketiga-tiga ilmu ni. Jangan kita habiskan masa kita, usia kita dalam keadaan tidak menuntut apa-apa. Jadi sepatutnya Allah dah bagi keringanan dah kepada ayah-ayah, ibu-ibu. Ada masa dah, masa yang banyak yang terluang. Masa ni lah nak perbetulkan segala-gala yang tersilap dulu. Dulu banyak buat kesilapan, banyak tidak berkesempatan disebabkan nak menyara keluarga, nak membesarkan anak-anak. Sekarang anak-anak pun dah besar, anak-anak dah bekerja. Jadi ruang yang Allah bagi tu banyak dah. Jadi apa yang kita nak buat, melainkan kita gunakan umur kita ni untuk ilmu yang bermanfaat dan benda-benda yang bermanfaat lah. Cukuplah sekadar itu. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang buruk itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al khairu umurina akhiraha wa khairu a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha